Hi, good afternoon. Give me 1 minute. Let me accept everyone. Okay, before that, can you double confirm? You are going for SPM end of this year, right? This is a Form 4 class. I mean, this year Form 5. Correct or not? You are this year Form 5, last year Form 4. Last year Form 4, this year Form 5. This is a class for this year, last year Form 4, this year Form 5. Last year Form 4, this year Form 5. Okay, good. Okay, this is the note that we're going to use today. Sorry, since this is the first class, I didn't send the note in advance. Later you can print lah. Later you can print this. Did you receive the notes I sent in the group here? You all received the notes? Yes or no? Do you receive the notes? I sent in the WhatsApp group and also here. Yes, already. Okay, good. Okay, that's a chapter 1 of Form 5. That's a chapter 1 Form 5. We learned chapter 1 Form 5 today. Give me 1 minute. Can you read the first page? Okay, analysis tafsiran penyata keuangan. That's our topic today. Before that, you need to know what is penyata keuangan. Okay, penyata keuangan is, we have two penyata keuangan. We have two penyata keuangan. One is penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan keuangan. So basically, in a penyata pendapatan, we will calculate the untung bersih. We'll calculate the untung bersih. In your penyata kedudukan keuangan, we will know how much is our asset bukan semasa, asset semasa, liability bukan semasa, liability semasa, and also we will know how much is my equity pemilik. Ini semua baki-baki account dia lah. So, based on this, I have a company A, and then I have a company B. I have a company A, and also I have a company B. Company A, untung dia, based on the penyata pendapatan, untung bersih dia 20,000. Company B, untung dia 200,000.
Can you tell me which company is good? Company A or company B? Which company is good? Company A or company B? Okay, some of you say company B, but remember this, we cannot decide. We cannot decide just looking at the untung bersih. We cannot decide just looking at the untung bersih. We cannot decide the company B is better than company A or company A better than company. We cannot decide that. We need to do a small analysis. Okay, then I check. Berapakah modal dia? Okay, whenever you start modal dia for company B, you need to invest 100,000. You invest 100,000, you get 200,000. You invest 100,000, you get 200,000 untung. And then in company B, you invest 100 ringgit. You invest 100 ringgit, you get 20,000. You invest 100 ringgit, you get 20,000. So now, which company is more profitable? Which company is more profitable? Of course, company A. So just looking at the penyata pendapatan, we cannot decide satu perniagaan itu bagus ke tak bagus. So apa kita kena buat? Kita kena buat sedikit analisis. Kita kena buat analisis. Okay, analisis yang paling tepat lah, boleh kata paling tepat adalah analisis nisbah. Analisis, kita ada banyak jenis analisis. Kita ada banyak jenis analisis. Antara banyak-banyak analisis yang paling tepat akan memberikan pandangan yang paling tepat adalah analisis nisbah. Analisis nisbah. So first kita tengok tujuan analisis penyata kewangan. Kenapa kita perlu membuat analisis? Satu adalah membantu pihak pengurusan menilai prestasi. First one is menilai prestasi. Second one, membantu pihak bank untuk membuat keputusan, okay, untuk melabur ataupun untuk mengambil pinjaman. So we will know our company position melalui analisis penyata kewangan. Okay, analisis yang paling bagus ataupun paling tepat adalah analisis nisbah. Analisis nisbah adalah satu teknik untuk menginterpretasikan hubungan data-data kewangan tertentu terdapat dalam penyata kewangan. So it will explain the connection. It's explain the connection between the penyata kewangan. Contohnya, the connection between untung dengan modal. Saya melaburkan this much of money, untung yang saya dapat ini. That's the connection. So saya melabur this much, untung yang saya dapat this much. So what is the which company is doing good, which companies are doing bad? If you got tunai, kalau you ada duit, you nak melabur dalam perniagaan A ke perniagaan B. So you need to decide from here. Okay, nah? Okay, lazimnya digunakan oleh penganalisis kewangan. Okay, all the financial managers will use this analysis nisbah untuk membuat pentafsiran. Tafsiran adakah perniagaan itu bagus ke tak bagus. Dan juga pihak melabur juga pelabur juga akan menggunakan mengambil keputusan whether they want to invest in your company or not based on the nisbah. Kita ada 3 jenis nisbah. Nisbah yang pertama adalah nisbah keberuntungan. Nisbah yang pertama adalah nisbah keberuntungan. Apa itu nisbah keberuntungan? How to know how profitable is the company. How profitable is the company kita akan dapat tahu daripada nisbah keberuntungan. Next one is nisbah kecairan. Apa itu nisbah kecairan? Nisbah kecairan adalah we want to know how good the company managing their money. Money means tunai dengan bank lah. Tunai di bank dan juga tunai di tangan. Bagaimanakah mereka menggunakan tunai-tunai mereka. Yang ketiga adalah nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan is how good the company managing inventory dan juga debt. These are the things that we will calculate lah, or we will cari dalam nisbah ini. Ada 3 jenis nisbah. Satu adalah nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan juga nisbah kecekapan. And each of the nisbah ada beberapa
Ada beberapa formula that you need to remember. Okay, kita akan tengok satu persatu. First, kita akan tengok nisbah keberuntungan. Okay, di bawah nisbah keberuntungan ada 4 formula. Ingat betul-betul, di bawah nisbah keberuntungan ada 4 formula. Okay, apakah 4 formula itu? First one is peratus untung kasar atas kos jualan. Okay, anybody know the formula? Peratus untung kasar atas kos jualan. You just look at the name, you will know the formula. See the name? Peratus untung kasar atas kos jualan. Peratus untung kasar atas kos jualan. So what's the formula? See, yeah? Untung kasar atas. Untung kasar atas, right? So atas kos jualan. Untung kasar atas kos jualan. Since ada peratus, you need to times 100. Very good. Since ada peratus, need to times 100. So the another name for peratus untung kasar atas jualan. Another name for peratus untung kasar atas jualan is tokokan. Tokokan. Okay. Ingat, tokokan adalah peratus untung kasar atas kos jualan. Okay, next one. Next formula, can you guess? Peratus untung kasar atas jualan. So the another name is margin untung kasar. Margin untung kasar. See the name. Tengok nama itu kita boleh tahu. Okay, peratus untung kasar atas jualan. So formula dia adalah untung kasar atas jualan. Very good. Times 100. Inilah formula yang number 2. Third one is peratus untung bersih atas jualan. Same thing lah. Untung bersih atas jualan. So untung bersih atas jualan. Times 100. Boleh? Okay. Pulangan atas modal. Okay. Untuk to know the formula pulangan atas modal, you need to understand what is pulangan. What is pulangan? You need to understand what is pulangan. Pulangan adalah okay, example, saya ada duit, saya melabur dalam satu perniagaan, saya ada duit, saya melabur dalam satu perniagaan, saya akan mengharapkan pulangan apa? In return, I want what? If you got money, you invest in satu business, in return apa yang awak nak? Pulangan yang biasanya pelabur perlukan adalah apa? Anyone? Dividend for syarikat. This is a milikan tunggal. Dividend for syarikat. Yeah, not for syarikat. This is like a normal business. Milikan tunggal. Okay, I got 10,000 ringgit. I open a business. I got 10,000 ringgit. I open a business. Saya buka bisnes menjual nasi lemak. I got 10,000 ringgit. Saya membuka satu syarikat perniagaan jual nasi lemak. So daripada perniagaan jual nasi lemak, what I want, what I will get. Saya akan dapat pulangan. Yes, very good. Untung bersih. So pulangan adalah untung bersih. Okay, a person start a business, a person want to do a business to get the in return. He put his effort, he put his money, everything. In return, dia nak untung bersih. Dia nak untung bersih. So for pulangan atas modal adalah sebenarnya untung bersih atas modal. So the formula dia adalah untung bersih atas modal. Modal apa? Modal awal lah. Modal awal. Okay. Dan ini pun walaupun dia tak kata peratus, tapi ini pun peratusan need to times with 100. Walaupun dia tak kata peratus, this one also need to times with 100. The answer will be in a percentage. So remember this, all this answer will be in a percentage. Jawapan dia akan dapat percentage.
Boleh? Boleh ingat the formula? Okay, kalau you perasan, ada 4 formula. 2 formula for untung kasar, 2 formula for untung bersih. Untung kasar, untung kasar. Untung bersih, untung bersih. So, untung kasar over cost jualan, untung kasar over jualan, untung bersih over jualan, untung bersih modal awal, finish. Ada 4 formula dalam keberuntungan. So, easy to remember. First formula will be untung kasar over cost jualan. Lepas tu untung kasar over jualan, untung bersih over jualan, untung bersih over modal awal. All this need to times 100. Boleh ingat the formula. You must ingat formula. You like it or not, you must ingat the formula. Okay, if you want copy this formula, can copy in a touchpad also can. You take a touchpad, you copy all the formula in one page. So next time you can refer the one touchpad, all the formula. Okay, if you're done, I go for next page. Any question? Any question? If no question, can you give me some thumbs up so I can continue next page? Any question? Can I move on? Can I? Okay, any problem, please ask me. I will repeat. Anything that you don't understand, please let me know. I will repeat. Okay, second one is nisbah kecairan. Nisbah kecairan ini ada 2 formula. Okay, just now, nisbah keberuntungan ada 4 formula. Nisbah keberuntungan ada 4 formula. Nisbah kecairan ada 2 formula. Okay, ini pun senang nak ingat. Ini pun senang nak ingat. Okay, nisbah semasa. So can you tell me, I want everybody to tell me, in your penyata kedudukan kewangan, you ada berapa semasa? In your penyata kedudukan kewangan, right? You got few things, right? You ada berapa jenis semasa inside that? You remember the PKK? Penyata kedudukan kewangan start dengan aset bukan semasa. Very good. Aset semasa, liability semasa, equity pemilik, liability bukan semasa. Kita ada 2 semasa. 2 saja. Oh, this is considered asset bukan semasa. So I don't want the bukan semasa. I want the semasa sahaja. So asset semasa dengan liability semasa. Ada 2 saja, bukan 4. Ada 2 sahaja. Asset semasa dengan liability semasa. So what is the formula for nisbah semasa? What is the formula for nisbah semasa? You take your asset semasa divide with liability semasa. Asset semasa divide with liability semasa. So the answer will be, let's say your answer is X, X ratio to 1. Your answer will be in ratio. Let's say your answer is X. The 1 is tetap. Okay, 1, 1 itu memang tetap. Apa saja jawapan yang you dapat dekat X, the ratio to 1 is fixed. Untuk semua jawapan di bawah nisbah semasa. And nisbah ujian asid also. Okay, nah? Okay, lepas tu kita ada nisbah ujian asid. Kita ada nisbah ujian asid. Okay, apa itu ujian asid? Ataupun nama lain untuk nisbah ujian asid adalah nisbah cepat. Nisbah cepat. Nisbah ujian asid ataupun nisbah cepat. Okay, formula dia adalah aset semasa without, I listen to me. Aset semasa without inventory akhir. Aset semasa without inventory akhir over liability semasa. Aset semasa without inventory akhir over liability semasa. Aset semasa tolak inventory akhir divide liability semasa. And this answer also, the answer will be ratio to 1. The answer will be ratio to 1. Boleh? Okay, now let me
clarify this. How to remember this formula? Okay, what is the purpose of nisbah semasa? Nisbah semasa, example, saya mempunyai aset semasa sebanyak RM10. Saya mempunyai aset semasa sebanyak RM10 dan saya punya liability semasa adalah mungkin RM5. Liability semasa saya adalah RM5. So can anyone tell me berapakah nisbah semasa? Tell the correct answer. Berapakah nisbah semasa? I want everybody to tell me. What is your nisbah semasa? Very good, very good. Okay, if we say 2, 2 is wrong. 2 adalah salah. If we say 2, 2 is wrong. The answer is supposed to be 2:1. 2:1. Very good, everyone. Okay, so what is the meaning of this 2:1? Apakah maksud 2:1? 2 ini bermaksud syarikat atau perniagaan ini mempunyai RM2 aset semasa. RM2 aset semasa untuk menjelaskan liability sebanyak RM1. Yang depan ini will explain yang atas. Yang belakang ini will explain yang bawah. Aset semasa bahagi liability semasa. Boleh faham? Okay, I repeat again. Let's say my asset semasa over liability semasa, right? My answer may be 100 over, sorry, I changed my mind. 80 over 20. 80 over 20, how much? Answer is 4:1. Apa maksud ini? Apa maksud ni? Perniagaan ini mempunyai RM4 aset semasa untuk membayar RM1 liability semasa. Perniagaan ini mempunyai RM4 of aset semasa untuk membayar RM1 of liability semasa. Which is they have more RM3 lah. Mereka ada RM3 lebih. So that's how that's the purpose. That's the purpose. We will calculate the nisbah semasa. Dia mempunyai duit tak untuk membayar liability. Okay, itulah nisbah semasa. So now let me explain nisbah cepat. Nisbah cepat ataupun ujian asid. Nisbah cepat ataupun ujian asid. Okey, apa itu cepat? Cepat bermaksud ini adalah kemampuan perniagaan untuk bayar liability. Are you short form kena? Liability semasa. Okay, nisbah semasa untuk menguji No, wait. I will explain that words. Kemampuan perniagaan untuk membayar liability semasa. Okay, someone asked me this question. I pose the question to the public and then I will explain. Okay, does it means if the perniagaan have RM4 aset semasa, they have to pay RM1 of liability semasa? No. They no need to pay. So this is the aset semasa inilah baki aset semasa yang perniagaan itu ada. Baki aset semasa perniagaan itu ada. Liability adalah baki liability semasa that they have. Okay, they have this much of asset semasa to pay this much of liability semasa. To pay, not have to pay. They have RM4. I have RM4. I have RM4 in my pocket and I have RM1 hutang. I have RM4 liability asset and RM1 of liability. Understand or not? Saya mempunyai, bukan I need to pay like that. Okay. Okay. This is the kemampuan perniagaan untuk membayar liability semasa is nisbah semasa. And what is the nisbah cepat? What is the nisbah cepat? Nisbah cepat adalah, if you see, kemampuan
perniagaan, kemampuan perniagaan untuk bayar liability semasa. Can you see the difference? Ada beza tak? Nisbah semasa dengan nisbah cepat. Sebenarnya, nisbah semasa dengan nisbah cepat atau ujian asid is the same thing. But the only difference is, the nisbah cepat is cepat-cepat. Apa maksud cepat? You need to pay immediately. Kemampuan perniagaan untuk membayar liability semasa dengan segera. Dengan segera ataupun dengan cepat or immediately. Okay, that's a key point, beza dia. Okay, that's why saya nak list down my asset semasa. Aset semasa yang kita ada adalah, kita ada tunai, bank, ABT, inventory akhir. Ini adalah aset semasa yang biasa kita adalah aset semasa yang kita ada. Okay, I have a question. Boleh tak kita menggunakan tunai bayar the liability semasa dengan cepat? Boleh ke tak boleh? Liability semasa, the ABB lah, liability semasa adalah ABB. ABB come to your office, bayar sekarang. Can you pay? Yes. You just take the tunai, bayar. Immediately you can pay. Can you use the bank to pay immediately? Can. You go to the bank, you withdraw the bank money, you bayar. Ataupun bagi dia check. Bagi dia check, ataupun you go to the bank, you take the money and then bayar dia. Boleh. Okay. Segera di sini bermaksud bukan like 1 minute, 2 minutes, like 2 days, 3 days like that lah. Okay, cepat means 2-3 days. Okay, ABT. Can I use ABT to pay ABB? The ABT owe you, right? ABT itu hutang saya. If ABT hutang saya, sekarang saya perlukan duit. Kalau saya call dia, paksa dia bayar, do you think he need to pay? Yes, he must pay because he owe me. ABT hutang saya, sekarang saya nak pakai duit, saya call dia, suruh dia bayar, dia mesti kena bayar. So, boleh tak saya gunakan ABT untuk membayar liability semasa immediately? Can. But inventory akhir. Inventory akhir ni special sikit. Can I use inventory akhir untuk membayar liability semasa? Memang boleh. You boleh gunakan inventory akhir untuk bayar liability semasa. You pergi cari customer, jual kepada customer, lepas tu customer itu bayar duit, you ambil duit tu, you bayar liability semasa. Boleh. Pada satu tempoh masa, memang boleh. Tapi now we are talking about segera ataupun cepat. Segera ataupun cepat. If you want to pay immediately, can you force someone to buy your inventory? Can you go force someone to buy your inventory and take the money and pay? No, we cannot force anyone. But can you force the ABT to pay you? Can you force ABT to pay you? Yes, because ABT owe you. You can force the ABT untuk bayar. Tapi can you force someone to buy your inventory immediately and take the money and pay liability semasa? No, cannot. So immediately we cannot sell the inventory and bayar utang. So that's why the formula is untuk nisbah semasa is asset semasa over liability semasa. Untuk nisbah cepat, the formula is asset semasa kecuali inventory akhir. Asset semasa kecuali inventory akhir over liability semasa. Okay, siapa tak faham ini? Can you tell me before I move on? Siapa tak faham? Can you tell me before I move on? All good, ah? So the formula, boleh faham, boleh ingat formula? You kena faham, then only you'll remember the formula. Okay, nisbah semasa is asset semasa over liability semasa. Nisbah cepat is asset semasa without the total asset semasa. You need to take out the inventory akhir bahagi dengan liability semasa. Any question you can ask me now? No? Okay, next one.
Nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan kita ada tiga formula nisbah kecekapan. Okay, first one is kadar pusing ganti inventory. Kadar pusing ganti inventory. Okay, tapi kadar pusing ganti inventory ini ada dua jenis. So I draw a middle line lah. I draw a middle line like this. Okay, kadar pusing ganti inventory ada dua jenis ataupun dua, you can calculate to two lah. Okay, first one you can calculate kali. You know what's kali, right? Times. How many times? First one kita ada kali. Another one we can calculate this one in a hari. Boleh kira dalam hari, boleh kira dalam times. How many times? Okay. Kadar pusing ganti inventory. What is the formula? Kadar pusing ganti inventory. The formula will be there. Kadar I. KI. That's the formula. KI. So KI. KI. What is K? What is I? Kadar pusing ganti inventory. Can you tell me anything that you know in a K, in a penyata pendapatan, inside the penyata pendapatan, do you know anything K? Anything that start with K in a penyata pendapatan. It is from penyata pendapatan. Yes, very good. Cost jualan. And I, right? KI. I ini adalah inventory purata. Inventory purata. Not only inventory, it's supposed to be inventory purata. So I believe you are very good in mathematics. Can anybody tell me how to calculate purata? What is purata? How to calculate purata? What is purata in English? You know purata, right? Purata. Very good. Others? Purata, average. Purata adalah average. How to calculate purata? How to calculate inventory purata? We have inventory awal, tambah inventory akhir bahagi 2. Inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2, we will get inventory purata. We'll get the inventory purata. Okay, if the question, the answer will be in a kali lah. The answer will be X kali. 1 kali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, like that. Okay, if the question, sometimes we say, kirakan kadar pusing ganti inventory dalam hari. If the question one dalam hari, the formula is terbalik. Inventory purata over cost jualan. Inventory purata over cost jualan times 1 year got berapa hari? $365 hari. Okay, in accounting, dalam accounting, kita tak kisah. We don't care about the leap year. 1 year means is 365. Every year we consider 365 only. There is no leap year in accounting. In for accounting record lah, mengikut rekod-rekod perakaunan. Tahun itu 366 ke, 365 ke, we don't care. We will still stick to the 365. So the answer will be dalam hari. Answer dia dalam hari. Any problem? Okay.
This one is apa maksud ini? Apa maksud kali? Apa maksud hari ini? Okay, this one is, contohnya, your answer is, you get 12 kali. Apa maksud 12 kali? Apa maksud 12 kali? Maksud dia adalah perniagaan ini membeli inventory, perniagaan ini beli dan jual. They buy and then the seller ready and then beli again. They buy, jual and then finish, beli lagi. Sebanyak 12 kali dalam setahun. It means in 1 year, this particular company, they buy 12 times the inventory. 12 kali beli, jual, beli, jual. Okay, this is a company A. We have company B. Okay, company A, maybe yang company A adalah kilang perabot lah. Perniagaan menjual perabot, perniagaan menjual perabot. Okay, ini adalah 8 kali. So which company is good, A or B? Which company is good, A or B? Company A 12 kali, company B 8 kali. Which company is good? Company A, very good. Why? Lagi banyak you beli jual, lagi banyak you beli jual, lagi banyak you akan dapat untung lah. So lagi tinggi, lagi bagus. But if you want to compare, you must compare with the same type of business lah. We must compare with the same type of business only. Kena perniagaan yang sama. Kalau ini adalah syarikat menjual perabot dan ini adalah syarikat 100 kali. Inilah syarikat menjual sayur. So can I say company B is bad? Inilah syarikat menjual perabot. Dia setahun 12 kali. Kita ada lagi satu syarikat yang menjual sayur. Dia punya kali adalah 100 kali. 100 kali. So can I say perabot syarikat A adalah tak bagus berbanding dengan syarikat B? You cannot say that because syarikat memang dia punya ciri dia akan beli banyak sayur. Dia akan beli banyak sayur. Sayur itu akan rosak. So dia akan beli banyak kali dalam 1 tahun. Tapi perabot dia takkanlah beli setiap hari ataupun setiap minggu. So dia akan mungkin 1 bulan 1 kali ke 2 bulan 1 kali saja dia beli. So if you want to compare, can compare, but make sure your syarikat dia dalam industri yang sama. Dalam industri yang sama. Like say, you need to compare apple with apple. You cannot compare apple with orange. Same thing lah. Okay, you want to compare with the perniagaan industri yang sama. Perniagaan industri yang sama, baru kita akan boleh compare. Okay, boleh faham lah? So hari bermaksud hari itu dia dalam berapa hari sekali. So contohnya 30 hari. Lagi satu adalah 90 hari. Bermaksud 30 hari sekali dia menukarkan inventory dia. Okay, 30 hari sekali dia menukarkan inventory dia. Ini 90 hari sekali dia menukarkan inventory dia. So we see lah how good is the company. Okay, sometimes the question will ask you to go kira dalam kali. Sometimes the question will ask you to kira dalam hari. So kita akan kira mengikut the requirement of the question lah. Requirement of the question. So these are the two formula. Lepas tu tempoh kutipan hutang. Tempoh kutipan hutang, formula dia adalah, okay, this one also very easy to remember. Okay, kita akan kutip hutang daripada siapa? Kita kutip hutang daripada siapa? Kita kutip hutang daripada siapa? Very good, others? Very good, others? Kita akan kutip hutang daripada siapa? Okay, only 2 students answered. Others all tidur kah? Yes, correct. Kita akan kutip hutang daripada account belum terima. Kita kutip hutang daripada account belum terima. Okey. Tempoh kutipan hutang. Ini account belum terima, kita kena bahagi dengan account belum terima, kena bahagi dengan 1. Okey, sekarang saya nak tahu kita buat apa dengan ABT? Kita buat apa dengan ABT? ABT itu menjadi ABT.
kita buat apa? Kita buat apa dengan ABT? So ABT, yes, very good. Kita buat apa dengan ABT? So ABT menjadi ABT. When the ABT will become ABT, what you did with the ABT? You jual secara kredit. Very good. That's a perfect answer. Okay, jual secara kredit. Kita jual secara kredit. The ABT menjadi ABT. So the formula is account belum terima over jualan kredit. Account belum terima bahagi dengan jualan kredit. Okay, since the question ada tempoh. Tempoh itu adalah 1 tahun lah. Biasanya 1 tahun. So kita akan darab dengan 365. Akaun belum terima bahagi dengan jualan kredit darab dengan 365. Boleh? So ini what we calculate here? What we calculate here? The ABT take how long to pay the hutang? Okay, ini jawapan dia dalam hari ya. Jawapan dia dalam hari. So 10 hari ke, 20 hari ke, 30 hari ke, 90 hari ke. So we will see ABT itu mengambil berapa hari. Berapa hari untuk menjelaskan hutang dia. Untuk menjelaskan hutang dia. So last one is tempoh bayaran hutang. Tempoh bayaran hutang is start with account. Kita akan bayar hutang kepada account belum bayar. Kita akan bayar hutang kepada tempoh. Kita akan bayar hutang kepada akaun belum bayar. Akaun belum bayar. So kenapakah akaun belum bayar menjadi akaun belum bayar? What we did with the akaun belum bayar? Kenapakah akaun belum bayar menjadi akaun belum bayar? What we did with the akaun belum bayar? Apa kita buat dengan akaun belum bayar? Very good. Others? Kita beli secara kredit. Very good. So belian kredit. So since ada tempoh, kita kena darab dengan 365. Darab dengan 365. Boleh? So ini adalah ketiga lah. Altogether kita ada 9 formula. Altogether kita ada 9 formula. First 4 formulas. Okay, first 4 formulas I haven't explained the purpose. This one I already explained the purpose. Okay, nisbah semasa untuk mengetahui. Nisbah semasa untuk mengetahui kemampuan kita untuk membayar liability semasa. Ujian asid adalah kemampuan kita untuk membayar liability semasa dengan segera. Dengan segera. Okay, kadar pusing ganti adalah kita telah membeli dan jual. Berapa kalikah kita dah berapa kalikah kita beli, jual dan juga beli pusingkan kita punya inventory lah. Okay, kita renew kita punya inventory. Tempoh kutipan hutang. Okay, kita mengambil berapa hari untuk kutip. Kita mengambil berapa hari untuk kutip hutang daripada ABT. Dan ini kita mengambil berapa hari untuk membayar hutang kita. So I want to ask you, ini 10 hari. Kita mengambil 10 hari untuk kutip. Okay. Dan consider baguslah. Okay. A, B adalah kita mengambil 30 hari untuk kutip. Mana lagi bagus? A ke B? A ke B? Kita mengambil 10 hari. Kita mengambil 30 hari. Mana bagus? A or B? Okay, everybody say A. Okay, wait. I think my internet got some problem just now. Okay, now okay, ready? So, tempoh bayaran hutang saya ada A, B. A adalah 10 hari. B adalah 30 hari. A adalah 10 hari, B adalah 30 hari. So which one is good? A bagus ke B bagus?
Answer like a accounts person. Don't answer like a Malaysian. Jangan jawab macam Malaysia, orang Malaysia. Orang Malaysia, dia mau kutip cepat. Dia mau bayar lambat. Betul? Don't answer like a Malaysian. Orang Malaysia memang mau kutip cepat-cepat, bayar lambat. Okay? Both also kena cepat. Okay, you terima also cepat, you bayar also must be cepat lah. Okay, don't like Malaysian. Okay, ambil duit banyak-banyak, lepas tu simpan tapi tak mau bayar. Okay, understand not? Okay, kenapa? What is the benefit that you pay faster? What is the benefit that you bayar cepat? Apakah benefit kita dapat bayar cepat? Bila you bayar dengan cepat, you boleh menikmati. Bila you less interest, no interest. Kita boleh menikmati diskaun. Kalau you bayar terlalu lambat, then kenakan interest lah. Itu lain cerita. If you pay faster, you can enjoy the benefit of discount tunai. The people will give you discount tunai. Apart from the discount tunai, kita boleh ada satu hubungan baik dengan ABB kita. So kita bayar on time, bayar dengan cepat. So ABB pun suka, dia akan jual banyak benda. Okay, so senang nak buat perniagaan. So, you kutip pun kena cepat, bayar pun kena cepat. Kutip pun kena cepat, bayar pun kena cepat. Dua-dua pun cepat. Boleh? Okay, now. Let me explain what is the purpose of all this. Okay, what is the purpose of all this? Okay, first one, the first page. What is the purpose of this? Untung kasar over cost jualan. Untung kasar over cost jualan ini adalah, ini kita tahu, peratus harga jualan. Peratus harga jualan. Oh, sorry. Peratus penambahan dalam kos untuk menentukan harga jualan. Peratus penambahan dalam kos untuk menentukan harga jualan. Bermaksud cost dia, I buy this marker pen, I buy this marker pen for 10 ringgit. I buy this pen, I buy this pen for 10 ringgit. Saya jual dengan menambahkan 100%. Okay, my tokokan ataupun my peratus untung kasar atas kos jualan adalah 100%. So saya akan jual dengan harga berapa? Harga dia RM10. Okay, untung kasar atas kos jualan adalah 100%. So saya akan jual dengan harga, correct, others? 100% mean you double the price. So saya akan jual dengan harga RM20. So kalau 10%, 10 sen lah, tak lah. Okay, boleh faham ah? Okay, peratus untung kasar atas kos jualan. Peratus untung kasar atas kos jualan adalah peratus penambahan kos untuk mendapatkan atau menentukan harga jualan. Berapa peratus? You mark up your price. Very good. Okay, next one is these three can explain the same explanation. These three, okay, same explanation. So let's say the formula is XY, right? Formula is XY, right? Perniagaan akan dapat X. Perniagaan akan dapat X bagi setiap RM1 Y. Y.
Boleh faham tak? Okey, bermaksud example, the answer is RM2. So berapa peratus lah? Okey, mungkin this answer is 10%. The answer. Okey, 10% means so perniagaan ini akan dapat 10% untung kasar ataupun 0.1. Kalau 10% ditukar kepada decimal 0.1, right? Okey, perniagaan ini akan dapat 0.1 untung kasar bagi setiap RM1 of jualan. Yeah, the answer is percentage. Yes. Okay, if the percentage, we will convert to the, whenever we explain, we will convert to the decimal. The percentage for the explanation, we convert to the decimal point form. So if dekat sini 30%, 30%, if 30%, what is that? Perniagaan ini akan dapat untung bersih sebanyak 30 sen, convert to the decimal lah, 30 sen bagi setiap RM1 of jualan. Boleh? Okay, let's say you get 20%. If you get 20%, so answer is 0.20. Perniagaan ini akan dapat untung bersih sebanyak 20 sen bagi setiap RM1 of pelaburan modal. Bagi setiap RM1 of pelaburan modal. Understand not? So these are the 9 formulas that you need to know. These are the 9 formulas that you need to know. Understand not? Okay, if you're done, we go to the, kita akan buat satu soalan lah. Page number 4. Maklumat berikut dipetik daripada perniagaan Abu Talib bagi tahun berakhir 31 Mac 2017. So they gave you the penyata pendapatan and also they gave you the modal. They gave you the modal. Oops, sorry. Okay, now kita perlu menghitung nisbah berikut. Okay, I give you 1 minute. Don't see my answer. You take a test pad or anyway, if you already printed this, you use this table. If you haven't printed, okay, just take a test pad. I want you to write, don't see anywhere, the formula for this. Write the formula here. Here. Boleh? Can remember the formula or not? Tokokan formula dia apa? Tokokan adalah how I remember, but it's like funny, but how I remember is, can you see the 2K? K yang depan ini letak di belakang. K yang belakang ini letak di depan. So this is the formula. What K? K what? Formula. Yes. What K is untung kasar. K what? Cost jualan. And of course need to times 100. Boleh, that's how I remember the formula. But if the question say the full name, I can see the name lah. So untung kasar atas cost jualan. Sometimes they will use this word, so that's a problem. So you need to know the formula. Tokokan. K depan pergi ke belakang, K belakang pergi ke depan. Then you just recall lah. Okay, what is the formula? Okay, next one is peratus untung kasar atas jualan. Peratus untung kasar atas jualan. So formula adalah
untung kasa atas jualan times 100. Then next one is peratus untung kasa atas I'm sorry, can you change this? This one's supposed to be bersih. I wrongly typed. Peratus untung bersih atas jualan. Untung bersih jualan times 100. Pulangan atas modal. Can anybody tell me the formula for pulangan atas modal? Can anybody tell me the formula for pulangan atas modal? Can anybody tell the formula pulangan atas modal? Halo, semua tidur ke? Yes. Untung bersih over modal awal times 100. Untung bersih over modal awal times 100. Okay, next one. Okay, next page. This one we do next week. This one we do next week. This one we do next week. Next formula. I want you to remember the formulas first. Okay, nisbah semasa. Anybody? Nisbah semasa? Yeah, nisbah semasa is very easy. Nisbah semasa, what's the formula? Nisbah semasa. Very good. Okay. Nisbah semasa is asset semasa over liability semasa. Asset semasa over liability semasa. Then ujian asid. Ujian asid is asset semasa without inventory over liability semasa. Liability semasa. Can or not? Okay, last one. Okay, I give you 2 minutes. No need 2 minutes. We just straight away do only. Okay, kadar pusing ganti inventory. Kadar pusing ganti inventory. What's the formula? If the question silent, if the question silent, then kita akan ambil hari ke kali. If the question silent, always go for kali. Okay, kalau question silent, always go for kali. So what's the formula for kali? KI. KI. So kita ambil cost jualan over inventory purata. Cost jualan over inventory purata. Tempo kutipan hutang. What's the formula for tempo kutipan hutang? Tempo kutipan hutang is ABT over jualan kredit times 365. ABB, tempo bayaran hutang lah ABB over belian kredit times 365. Boleh? Ada 9 formula that you need to remember. Tempo rồi.
Hey, what are you talking? Okay, ada 9 formula that you need to remember. Ada 9 formula that you need to remember. All these formulas lah. Can or not? Okay, I think we have another 4 minutes. Can we do the first? No, this question. Okay, we do this only one. Cost jualan. This one not today's topic, huh? This question is not today's. Oh, it's okay. Okay, this is not today's question. Huh? This one you learn in a form 4. What is the formula to calculate cost jualan? You don't say you don't know. We learn in the form 4. What is the formula to calculate cost jualan? You don't say you don't know. What is the formula untuk mengira cost jualan? Penyata pendapatan. Imagine the penyata pendapatan. Okay, you don't need to tell me. You don't need to tell me. Just give me thumbs up if you know the formula. You don't need to tell me. Just give me thumbs up if you know the formula. Oh, you don't know the formula. Okay, 1, 2, 3. Hello. The cost jualan formula adalah inventory awal tambah dengan inventory awal tambah dengan belian ataupun kos belian. Inventory awal tambah dengan belian ataupun kos belian tolak dengan inventory akhir. Inventory awal tambah dengan belian ataupun kos belian, kalau ada kos belian lah, tolak dengan inventory akhir. Inventory akhir. So you will get cost jualan. Inventory awal tambah belian tolak inventory akhir, will get a cost jualan. So can anybody calculate berapakah cost jualan for this question? Can anybody calculate berapakah cost jualan for this question? Berapakah cost jualan for this question? Inventory awal is 8,600 plus belian is 71940 minus 9300. This one is the basic one. It's not even this chapter. So your answer will be 71240. So based on this answer, we can do the rest. Can or not? Oh, sorry. We need to plus with the angkutan masuk also. Kalau ada angkutan masuk, plus with the angkutan masuk. You plus the angkutan masuk also. 360. Kalau ada angkutan masuk, kita kena plus the angkutan masuk also. 71,600. 71,600. Thank you. Everyone get this answer? Yes or no? Okay. Okay, if yes, I think that's it for now. What I do, I will save this file. I will save this file, and then I will send in the group. I'll send in the group. What you do, you print out the before you write one, and then copy all this. Whatever that I already copy here, you copy in the notes, and then after that, next week we will continue. Understand not? Okay, you print out the notes that I send you, and also this one also I will send. The one after I read this, I will send.
And then what do, you print out and then you copy all this inside that. And then next week we will continue this file. And I give you another lesson 2 next week. Okay, thank you so much. If you got any question, please ask me. No question, you can leave the meeting. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Hi, Sridhar. You are joining what class? Form 5, right? Hey, Sridhar, you are joining for Form 5 class, right? Form 5 class start at 1:35. I will end the meeting. Can you join back at 1:35? 1:35, can I? Okay, thank you. This is a Form 4 class. I haven't finished. Bye.